Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides. Saya Syira Abang Mansur dan kepada yang baru pernah menonton kami, Sarawak Decides merupakan sebuah rancangan yang memperkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Untuk episod kali ini, DUN yang akan saya perkenalkan kepada anda ialah DUN N56 Dalat. Perkongsian mengenai cerita rakyat Dalat suatu ketika dahulu yang membawa kepada nama kawasan ini iaitu Dalat. Dalat mendapat nama daripada perkataan lalat yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Perkataan lalat ini kemudiannya bertukar kepada Dalat seiring peredaran zaman. DUN Dalat dikategorikan sebagai DUN yang terletak di kawasan luar bandar di mana aktiviti utama penduduk di sini ialah pertanian. Majoriti kaum yang mendiami kawasan Dalat ialah kaum Melanau. Ini membawa kepada budaya dan info menarik serta unik yang dipraktikkan oleh kaum Melanau di sini. PRN 10 bagi DUN Dalat telah menyaksikan perlawanan 3 calon iaitu calon Fatimah Abdullah atau Ting Saiming mewakili Barisan Nasional, Sylvester Ajah Subah ataupun Ajah Subah mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR dan calon bebas Saleh Mahali di mana kemenangan diraih oleh Fatimah Abdullah dengan undian sebanyak 6,288. Manakala PRN 11 pula menyaksikan perlawanan 2 calon sahaja iaitu Fatimah Abdullah atau Ting Saiming mewakili Barisan Nasional dengan undian sebanyak 7,107 menewaskan calon parti lawan Sim Eng Hua mewakili Parti Keadilan Rakyat. DUN Dalat mempunyai majoriti penduduk berbangsa Melanau. Salah sebuah perkembangan yang menjadi tarikan utama kawasan ini ialah bangunan Galeri Warisan Melanau yang kini dalam fasa kedua untuk siap dan dibuka untuk awam pada Ogos 2021. Galeri Warisan Melanau ini dibangunkan dengan kos RM3 juta di bawah inisiatif kerajaan negeri bertujuan untuk merancakkan lagi sektor pelancongan dan ekonomi di bahagian muka. Bangunan bagi galeri ini terletak di antara pejabat daerah Oyak dan kuartus lama di Dalat. Galeri warisan ini menempatkan budaya adat tradisi kaum Melanau dan tempat merekodkan aktiviti ekonomi masyarakat Melanau. Bukan itu sahaja, penambahan sebanyak 3 mercu tanda baru di Dalat akan meningkatkan lagi tahap pembangunan di sini. Antara penambahan mercu tanda ini adalah Taman Solidariti Dalat, Tebingan Dalat Fasa 2 dan juga Bazar Nita Fatimah yang dibina khusus untuk dijadikan tempat utama usahawan tempatan menjalankan aktiviti perniagaan kecil-kecilan terutamanya bagi kaum wanita tempatan. Usaha pengindahan kawasan Tebingan Dalat Fasa 2 ini telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 pada 2017 dan siap sepenuhnya pada 9 Oktober 2019 melibatkan kos RM4.3 juta. Ini dari sudut pelancongan. Dari sudut pertanian pula, PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan susulan wabak COVID-19 telah banyak menjejaskan aktiviti ekonomi penduduk di sini. Ini dapat dilihat pada lambakan tuaian nanas yang gagal dijual oleh pekebun disebabkan sekatan pergerakan dan kesukaran mendapatkan kenderaan. Kerajaan Sarawak mengambil langkah membeli lebih 72 tan lambakan buah nanas dari pekebun di kawasan Dewan Undangan Negeri Dalat dengan usaha sama Persatuan Peladang dengan harga RM1.50 sekilogram. Nanas yang dibeli kemudiannya diagih sebagai barangan makanan percuma kepada penduduk kawasan itu dan sekitarnya. Dan langkah ini berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi pekebun kecil yang terjejas berikutan kesukaran memasarkan hasil tanaman mereka sepanjang tempoh PKP. Untuk pengetahuan anda, Dalat merupakan antara daerah pengeluar nanas utama negeri ini yang popular dengan variasi nanas sawit ataupun nanas bersaiz besar.
Selain itu, sebagai sebuah dun yang terletak di kawasan luar bandar dengan penduduk yang kebanyakannya menjalankan aktiviti pertanian, pembinaan kemudahan infrastruktur asas seperti jalan raya adalah sangat penting untuk mereka menjalankan aktiviti ekonomi. Terkini, antara kawasan terpencil yang mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri untuk membina jalan raya ialah Kampung Kelit. Kampung Kelit merupakan antara kampung yang paling jauh di dalam Dun Dalat dan merupakan kampung yang belum mempunyai akses jalan raya. Pembinaan jalan yang baru ini melibatkan kos sebanyak 44.4 juta ringgit yang akan menghubungkan Kampung Medong, Lebrasau dan Kelit. Siapnya jalan itu nanti bukan sahaja akan memberi manfaat kepada aktiviti ekonomi penduduk di Kampung Kelit dan sekitarnya, malah termasuk para pendidik dan kaki tangan yang bertugas di Sekolah Kebangsaan SK Kelit. Mukah merupakan kawasan yang tidak lain tidak bukan terkenal dengan penanaman rumbia dan perusahaan sagu disebabkan oleh bentuk muka buminya iaitu daripada jenis tanah gambut. Malah, Mukah untuk pengetahuan anda semua merupakan pengeluar utama bagi tepung sagu daripada pokok rumbia yang menyumbang kepada 50% hasil keluaran sagu di Sarawak. Dan apabila bercakap mengenai pokok rumbia, tak sahlah kalau tak tahu satu makanan eksotik yang sinonim dengan orang Sarawak, iaitu ulat sagu. Seperti yang anda boleh lihat di sebelah saya sekarang ini, merupakan ulat sagu ataupun lebih dikenali sebagai ulat mulung yang membiak di dalam pokok rumbia. Ulat mulung ini boleh dimakan begitu saja, boleh dimasak pelbagai cara mengikut tradisi masing-masing dan juga boleh dijadikan umpan memancing. Juadah lain yang famous di Dun Dalat ialah tebaloi, diperbuat daripada tepung sagu, juga hasil daripada tanaman rumbia di sini. Baiklah, setakat ini sahaja mengenai Dun N56 Dalat yang dapat kami kongsikan. Saksikan kami di TVS saluran 122 untuk lebih banyak lagi kawasan Dun di Sarawak. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.